Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami menedah tangan memohon restumu, kurniakanlah kepada kami iman yang kamil, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh, rumah tangga yang bahagia, usaha yang barakah, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah ladap kurikulum pada pagi ini sebagai wasilah ke arah mempereratkan hubungan antara kami. Ya Allah, perkukuhkanlah azam dan iltizam kami bersama demi mencurahkan usaha dan tenaga kepada agama, bangsa dan negara. Sempurnakan khidmat bakti kami ini sebagai satu ibadah yang dicontohi dan disegani. Eratkanlah kasih sayang di kalangan kami. Lempahkanlah cahaya petunjuk untuk kami terus melaksanakan tanggungjawab dengan adil demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Ya Allah, kami mohon agar satukan dan perteguhkanlah hati-hati kami. Siramilah hati kami dengan cahaya ketakwaan. Jadikanlah kami di bawah lindungan-Mu. Kami memohon kesejahteraan dan kebahagiaan berkekalan untuk kami di dunia dan akhirat. Suburkanlah sifat-sifat yang mulia dalam jiwa kami dengan sentiasa merasa redha di atas nikmat dan rahmat yang telah dikurniakan kepada kami. Mesrakanlah di antara hati-hati kami. Tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Hindarilah diri kami dari sifat-sifat mazmumah dan siramilah kami dengan sifat-sifat mahmudah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma wa la taj'al fina wala ma'ana saqiyan wala matruda wala mahruma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai satu perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Jauhkanlah kami dari segala bala bencana, kebinasaan dan kerosakan dan apa-apa perkara yang menjauhkan kami dari rahmat-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin. Takut minna wa minkum taqabbal ya karim. Syukran jazilan kasira pada Ustaz Yusri sebab di atas kesudian mengetahui bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya, dijemput Tuan Haji Muhammad Nur bin Ismail, Pengetua Sekolah Agama Menengah Rawang, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Majlis mempersilakan. Tuan Haji macam tak dengar suara. Tak dengar soalan Tuan Haji.
sementara kita tengah menunggu Tuan Haji tengah jajah sikit. Oh, Tuan Haji minta teruskan dulu ladap. Okay, insyaAllah nanti kita bawa ucapan Tuan Haji di penghujung ladap nanti. Okay, terima kasih Tuan Haji. Okay. Seterusnya, kita bersedia mendengar ceramah dan penerangan pemantapan co-curriculum, terutamanya pada masa pandemik COVID-19 ini. Penceramah yang kita jemput ini bukan asing sebab selalu juga datang ke sekolah kita untuk pelbagai program, khususnya program co-curriculum. Mengenali Encik Muhammad Ikhwan bin Zainal sejak beberapa tahun yang lepas, 6-7 tahun yang lepas, terutamanya dalam kadet remaja sekolah. Mantan penyelia co-curriculum PP di Gombak, beliau memang seorang yang amat committed untuk memastikan aktiviti co-curriculum di daerah Gombak, terutamanya aktiviti badan beruniform khususnya kadet remaja sekolah. Bukan kadang-kadang, tapi selalu juga dapat permintaan untuk menguruskan surat-surat pada last minute, malam-malam hari, tetapi dilayankan juga. Demi untuk memastikan aktiviti unit tersebut dapat dijalankan. Semuanya demi untuk co-curriculum daerah Gombak. Sekarang beliau bertugas di Sekolah Kebangsaan Selayang Jaya sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid. Tetapi pengalamannya yang luas dalam menguruskan aktiviti co-curriculum sudah tentu boleh menjadi panduan kepada kita semua untuk menguruskan aktiviti co-curriculum dengan lebih baik di sekolah. Jadi tanpa membuang masa, kita mempersilakan Encik Muhammad Ikhwan bin Zainal untuk berkongsi ilmu dengan kita semua. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Terima kasih Ustaz Azri. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua yang berusaha. Tuan Haji Muhammad Noor bin Ismail, Pengetua Sekolah Agama Menengah Rawang, Barisan Penolong Kanan, Ketua-Ketua Bidang, dan seterusnya, rakan-rakan guru yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita masih lagi diberikan kesihatan untuk sama-sama kita menjalani satu sesi perkongsian ilmu. Okey. Saya di sini bukan untuk mengajar tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua, tetapi lebih kepada perkongsian ilmu dan pengalaman yang saya ada. Saya juga nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih khususnya kepada pihak pentadbiran SAM Rawang kerana sudi untuk menjemput saya. Kerana kalau diikutkan dah setahun lebih saya meninggalkan bidang co-curriculum ini setelah saya ditempatkan untuk bertugas kembali di sekolah. Walau bagaimanapun saya cuba untuk berkongsi setakat mana ilmu yang saya ada selama mana saya berkhidmat di PPD Gombak, khususnya di dalam unit co-curriculum. Jadi tahniah saya ucapkan khususnya kepada PK Koko SAM Rawang kerana dapat mengadakan ladap co-curriculum ini pada hari Sabtu pula tu, dan tahniah jugalah saya ucapkan kepada semua guru SAM Rawang. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan adalah guru-guru yang komited. Kerana kalau tak komited, dia tak akan berada di sini pada hari ini, kan. Lebih baik dia kata buat benda lain, kan. Anak hari Sabtu ni. Tapi alhamdulillah, walaupun kita dapat berkursus secara online, saya berfikir itu lebih mudah sebenarnya, sebab kita boleh menyambil, orang kata kan, sambil kita on laptop, kita on handphone kita, kita boleh buat kerja lain, boleh masak kan, boleh lipat kain, yang lelaki boleh sambil cuci motor, cuci kereta dan sebagainya lah.
Tapi itu semua tak penting. Yang penting sekarang ni cikgu-cikgu boleh mendengar. Kita boleh mendengar apa yang akan saya kongsikan untuk kepentingan dan juga kerja buat cikgu-cikgu nanti. Okey. Jadi saya teruskanlah kepada slide saya. Saya diberikan masa ni kalau ikutkan 2 jam. Lama tu. Okey. Tapi kalau masa saya pergi kursus dulu, masa saya belajar dulu, bukan 2 jam, 2 minggu. Okay? Tapi saya cuba untuk ringkaskan dan saya cuba untuk habiskan dalam masa kurang daripada 2 jam. Okay, sebab kita ni dah meningkat dewasa, dah meningkat umur kita kan. Apa ni? Tak boleh lama-lama kan, nanti cepat bosan. Okay. Nampak tak slide saya? Boleh respon? Nampak? Nampak? Okey, alhamdulillah. Okey, sebelum saya nampak Nampak Ustaz. Okey, alhamdulillah. Saya teruskan. Jadi sebelum saya pergi kepada pelaksanaan aktiviti co-curriculum, saya lebih suka untuk kita bercerita sedikit dahulu berkenaan dengan dasar. Okey, yang ini mungkin ramai yang tak tahu, mungkin ada yang tahu-tahu begitu saja ataupun yang terikut-ikut, dan mungkin ada yang langsung tak tahu berkenaan dengan dasar. Jadi kita ni sebagai pejabat awam, khususnya sebagai seorang pendidik, dalam kita melaksanakan tugas harian kita, kita mestilah berpandukan kepada dasar ataupun polisi yang telah disediakan untuk kita. Jadi dalam bidang co-curriculum ini juga terdapat dasar-dasar yang telah digubal yang akan menjadi panduan kita dalam kita melaksanakan tugas kita. Okey. Baik, kita lihat dahulu berkenaan dengan dasar utama. Ini dia punya asas dia dalam melaksanakan aktiviti co-curriculum. Dia kata di sini, kegiatan co-curriculum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Bermaksud, co-curriculum ini dia sama penting dengan kurikulum. Kita selalu dengar, saya sendiri pun selalu dengar, dan saya sendiri pun dahulu, masa saya mula-mula jadi cikgu dulu, saya ada buat pemikiran yang macam ni. Saya kata apa? Saya kata, alah koko tak penting. Yang penting itu adalah akademik. Kan? Yang menjamin masa depan pelajar adalah akademik. Koko ni sampingan je. Ini saya punya pemikiran saya masa saya mula jadi cikgu dulu. Sebab apa? Sebab saya tak minat koko. Itu dia. Tetapi hakikatnya, di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, sebenarnya kegiatan co-curriculum juga adalah sebahagian daripada kurikulum. Maksudnya, dia sama penting dengan akademik. Dari segi keperluannya. Kerana apa? Kerana co-curriculum ni, dalam co-curriculum ni, dia lebih kepada untuk kita melatih anak-anak murid kita untuk membentuk jati diri. Kan? Sebab kalau kata setakat akademik saja pandai, setakat akademik saja dia skor dalam belajar, dalam akademik, tetapi dari segi sudut yang satu lagi tu dia tak dapat nak menguasai, pada saya dia adalah seorang murid yang gagal. Betul kan? Sebab dalam aktiviti co-curriculum lah kita membentuk seorang murid tu bagaimana untuk menjadi seorang manusia yang manusia. Kan? Kita nak melatih dia untuk membentuk dia jati diri dari segi akhlak, dari segi sifat. Kan? Barulah kita dapat melahirkan seorang murid yang seimbang. Kalau kita lihat kepada falsafah kebangsaan, yang seimbang dari sudut jeri itu, jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Okey. Jadi kurikulum kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan co-curriculum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai,
unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi Jerry tadi tu. Serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Okey, yang bawah tu punca kuasa dia. Okey. Baik, ada beberapa dasar, dasar-dasar utama yang perlu diberikan perhatian. Okey. Yang pertama sekali, pelaksanaan kegiatan co-curriculum di semua sekolah adalah wajib. Ini dasar yang utama. Benda ini termasuk di dalam Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996 kurungan Akta 550. Okey. Kita kena belajar sikit-sikit pasal akta ni. Jangan hari ni kita hanya tahu pasal Akta 232 je kan. Mentang-mentang lah sekarang ni COVID, kita tahu akta tu je. Akta yang mana akta penyakit, kawalan penyakit. Sebab apa? Sebab kita takut kena compound 1000. Semua hari ni semua tahu pasal akta tu. Tetapi kita sebagai pendidik, kita perlu ambil tahu juga berkaitan dengan Akta Pendidikan 1996. Ini akta pendidikan yang utama dalam pendidikan. Yang mana dia menyatakan bahawasanya pelaksanaan kegiatan co-curriculum di semua sekolah adalah wajib. Wajib itu maksudnya apa? Perlu dilaksanakan, tak boleh tidak, mesti. Okey? Baik, apakah implikasinya? Keengganan melaksanakan kegiatan co-curriculum adalah suatu kesalahan yang jika disabitkan bersalah boleh dijatuhi hukuman denda atau penjara ataupun kedua-dua sekali di bawah penalti am. Dasar yang pertama ni tadi, dia sebenarnya ditujukan kepada pentadbiran sekolah. Yang ini khusus untuk pentadbiran sekolah. Bermaksud pentadbir sekolah mesti memastikan bahawa aktiviti co-curriculum itu dilaksanakan di sekolahnya. Fikir kokoh, kena baik-baik. Tak buat kokoh nanti, masuk penjara. Okay? Baik. Apakah itu yang dikatakan penalti am? Kita belajar law sikit pagi ni cikgu. Belajar undang-undang. Okey, Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996, penalti am itu merujuk kepada seseorang yang melakukan kesalahan di bawah Akta 550 yang baginya tiada penalti diperuntukkan dengan nyata, boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Itu dia punya maksud penalti am. Okey? Kemudian, seseorang yang melakukan sesuatu kesalahan di bawah Akta 550 ini boleh dalam satu hal kesalahan yang berterusan apabila disabitkan dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi RM500 sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta 550 ini berkenaan dengan kesalahan itu bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. Yang ini apabila kesalahan itu masih berterusan. Itu dia punya peruntukan hukumannya. Okey. Baik, tadi kita sentuh berkenaan dengan dasar yang ditujukan khas kepada guru-guru, kepada pentadbiran sekolah. Sekarang kita lihat dasar yang kedua. Okey. Penyertaan murid dalam kegiatan co-curriculum di sekolah adalah wajib. Maksudnya di sini tidak ada murid yang terkecuali daripada melakukan ataupun menyertai aktiviti co-curriculum. Kalau kata di Samir ada 800 orang murid, bermaksud 800 orang murid itulah wajib menyertai aktiviti co-curriculum. Okey. Matlamat gerak kerja co-curriculum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerak kerja. Gerak kerja dalam co-curriculum, untuk makluman cikgu-cikgu semua, dalam co-curriculum kita ada 3 gerak kerja yang utama. Saya rasa semua orang maklum. Yang pertama, PBB ataupun Pasukan Badan Beruniform. Yang kedua, kelab dan persatuan. Dan yang ketiga adalah sukan dan permainan. Okey, so kalau lihat di sini dia kata mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu. Satu daripada 3 itu mesti wajib disertai. Okey. Jadi kebanyakan sekolah biasanya dia tak akan memberi pilihan satu atau 2. Kebanyakan sekolah dia akan mewajibkan murid-murid menyertai ketiga-tiganya sekali.
Okey, sebab dia akan berkait dengan PAGSK. Dalam PAGSK dia akan menilai 2 daripada 3. Jadi kalau murid tu hanya ada 1 saja, maka dia akan memberi kesan kepada dia punya markah PAGSK nanti. Okey. Jadi perkara ini terkandung di dalam perkara 5.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1985. Okey, itu nombor surat dia. Okey. Baik. Apakah implikasinya? Sekolah mewujudkan peluang yang seluas-luasnya kepada murid menyertai kegiatan kurikulum yang mereka minati. Untuk tujuan ini, pengetua ataupun guru besar telah diperuntukkan kuasa untuk menubuhkan kelab persatuan di sekolah seperti dalam Peraturan 4 Peraturan Pendidikan Persatuan Sekolah 1998 yang diterbitkan sebagai PUA. Apa maksud PUA? Pemberitahuan Undang-Undang Awam 196/98. Okey, apakah implikasinya lagi? Penyertaan, kehadiran dan pencapaian murid dalam kegiatan kurikulum hendaklah direkod dan diberi penilaian. Maksudnya apa? Murid hadir, guru-guru penasihat akan rekod. Okey, kemudian apabila sampai hujung tahun penilaian akan dibuat melalui PAGSK. Okey. Ketidakhadiran murid dalam kegiatan kurikulum yang murid itu telah mendaftarkan diri untuk menyertainya adalah suatu kesalahan yang menyebabkan murid tersebut boleh dikenakan tindakan disiplin jika disabitkan bersalah seperti tindakan ke atas kesalahan ponteng sekolah atau ponteng kelas. Yang ini semua guru kena maklum, dan saya pasti yang paling maklum adalah guru disiplin. Murid tidak hadir ke aktiviti kurikulum, levelnya sama macam dia ponteng sekolah ataupun ponteng kelas. Jadi murid tak hadir, kita panggil, tanya, dan jika didapati memang sah dia ponteng, maka tindakan perlu diambil dan merekodkan kesalahannya itu ke dalam SSDM. Okey, sistem apa SSDM? Kalau dulu kita panggil sistem salah laku disiplin murid. Tapi sekarang kita dah ubah sikit. Sistem sasiah diri murid, SSDM. Maksudnya dalam sistem tu direkodkan juga aktiviti direkodkan salah laku murid dan direkodkan juga amalan baik murid itu. Itu dalam SSDM yang sekarang lah. Okey. Baik. Dasar yang ketiga, yang ini untuk guru, untuk tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru semua, ambil maklum. Penyertaan semua guru sebagai penjawat ataupun penghikmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kurikulum di sekolah adalah wajib. Okey, maksudnya di sini penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kurikulum di sekolah. Termasuk di dalam perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1985. Jadi sama juga macam murid tadi, tidak ada yang terkecuali. Okey, semua guru wajib menyertai sekurang-kurangnya 1 daripada 3 gerak kerja kurikulum itu. Tak bolehlah kata nanti, oh saya ni dah terlibat sebagai setiausaha kurikulum. Saya dah terlibat sebagai setiausaha HEM. Saya dah terlibat sebagai guru data. Sebagai contoh cikgu guru-guru berkenaan dengan ambil hati pula. Ini sebagai contoh saya cakap. Okey. Jadi saya dah terlibat dengan tugas-tugas khas tersebut, maka saya tak perlu untuk menyertai aktiviti kurikulum. Itu adalah satu tanggapan yang salah cikgu ya. Kalau ada tanggapan itu, saya harap dapat diperbetulkanlah. Kerana apa? Kerana semua guru wajib menjadi guru penasihat ataupun terlibat di dalam aktiviti kurikulum sekolah. Okey. Apakah implikasinya? Setiap guru di sekolah hendaklah secara bertulis. Bertulis itu maksudnya melalui surat lantikan yang diberikan oleh pentadbiran sekolah, diberi tugas dan tanggungjawab yang spesifik, terperinci dan kuantitatif dalam bidang kurikulum di sekolah seperti yang dilakukan dalam bidang kurikulum. Maksudnya dia mesti bergerak seiring sama. Tak ada kalau dia tak ada kata kalau kata dia dah terlibat di dalam aktiviti kurikulum, dia tak perlu terlibat dalam aktiviti koko.
ataupun dia dah terlibat dalam aktiviti HAM, dia tak perlu terlibat dalam aktiviti KOKO, tidak. Semua guru terlibat di dalam setiap unit-unit yang ada di sekolah. Okey. Saya percaya di Samir mungkin tak berlaku macam tu, semua guru terlibat. Okey, keengganan guru melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diperuntukkan adalah suatu kesalahan daripada segi keperluan perkhidmatan atau kepatuhan dan kebertanggungjawaban penjawat awam ataupun moral dan wibawa keguruan yang boleh dikenakan tindakan disiplin mengikut perintah-perintah am pegawai awam, kelakuan dan tata tertib. Yang ini boleh tengok dalam perintah am bab D, bagi kesalahan ataupun tindakan tata tertib kita sebagai seorang penjawat awam. Okey. Itu tadi berkaitan guru. Jadi saya harap benda ni jelas. Okey. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru-guru perlu faham tentang kerja buat yang telah diberikan ataupun yang telah diamanahkan kepada kita, dan seharusnya kita cuba untuk melaksanakannya sebaik yang mungkin dan seikhlas yang mungkin. Mudah-mudahan setiap apa yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan akan mendapat ganjaran di sisinya nanti, insya-Allah, ya. Okey. Kemudian kita pergi kepada dasar yang keempat. Kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran, PNP. Ini dululah. Sekarang kita dah pakai PDPC kan. Okey. Apa PDPC? Pengajaran apa tahu? PDPC, pengajaran dan pemudahcaraan. Ya, betul. Terima kasih cikgu. Pengajaran dan pemudahcaraan. Tapi dalam situasi sekarang ni bukan PDPC dah, PDPR. Okay, pembelajaran dan pengajaran dari rumah. Tapi insya-Allah cikgu bulan 4 nanti dah bersemuka. Kita doa-doakanlah mudah-mudahan nanti kita dapat bertemu kembali dengan anak-anak murid kita di dalam bilik darjah, dan kita akan dapat mengajar dengan lebih tenang. Tanpa orang kata apa, kalau kat rumah ni kita mengajar leceh juga kan. Kita ajar anak orang, dalam masa yang sama kita nak ajar anak kita nak fokuskan kepada anak kita. Jadi di situ berlaku ada sedikit konflik. Jadi harap-harap dengan kembalinya murid-murid ke sekolah nanti kita akan dapat mengajar dengan lebih baiklah. Okey. Dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah. Termasuk di dalam peraturan 2 dalam peraturan pendidikan kurungan kurikulum kebangsaan 1997. Okey. Apa implikasi dia? Setiap kegiatan kokurikulum yang dilaksanakan hendaklah dirancang dengan maksud mempunyai matlamat, objektif, kaedah pelaksanaan dan kurikulum kegiatan serta skema penilaian yang pragmatif dan progresif. Itu yang dikatakan perancangan. Kalau kita perasan pada setiap awal tahun, cikgu-cikgu perlu hantar apa? Perancangan tahunan bagi setiap unit masing-masing. Betul? Kita kena ada nyatakan objektif, kaedah pelaksanaan, dan juga pada hujung tahun kita akan melaksanakan penilaian kepada murid-murid kita. Okey. Jadi yang lain-lain ni nanti saya rasa tak perlulah saya nak huraikan satu-satu sebab kalau ikutkan banyak nanti saya akan kongsikan slide ini kepada PK Koko cikgu, dan cikgu boleh bacalah secara detail nanti. Sebab kalau kata kita nak cerita pasal dasar ni memang lama cikgu. Saya tu hari masa kursus dulu bab dasar je 3 hari. Bab dasar, bab ni je 3 hari, okey, dengan pembentangannya lagi, dengan kita ada buat simulasi lagi, pelbagai lah. Tapi yang saya ceritakan ni yang saya dah ringkaskan dan yang saya rasa yang perlu diberikan penekanan. Yang penting 3 dasar yang utama tadi, berkaitan dengan pentadbir, berkaitan dengan murid dan berkaitan dengan guru-guru, berhubung dengan pelaksanaan kurikulum. Okey. Kemudian kita ada juga dasar-dasar sokongan, okey. Ada banyak dasar-dasar sokongan, okey. Dan juga penunjuk pelaksanaan, indikator dia. Okey, kalau lihat di sini, contoh-contoh penunjuk pelaksanaan berkaitan dengan visi dan misi sekolah dalam bidang kurikulum tertera di tempat-tempat yang strategik,
tertera juga slogan-slogan mengenai kepentingan kurikulum, hebahan, ini lebih kepada hebahan. Kemudian sekolah mempunyai blueprint ataupun perancangan jangka pendek dan jangka panjang pelaksanaan kurikulum. Yang ini sebenarnya biasanya kita akan menginterpretasikan benda ini di dalam plan strategik sekolah. Di dalam plan strategik unit kurikulum itu sendiri, perlu ada plan jangka panjang dan jangka pendek. Kita perlu ada juga plan intervensi. Sekiranya berlaku sebarang permasalahan, plan kontingensi kena ada dan sebagainya lah. Sekolah mempunyai organisasi pengurusan pelaksanaan kurikulum. Sekolah mempunyai atau terbukti berusaha untuk menyediakan prasarana dan perkakasan serta peralatan untuk melaksanakan kegiatan kurikulum. Sebagai contohnya, sekolah ada padang, itu adalah prasarana lah, kan, untuk aktiviti koko. Sekolah ada bilik sukan, untuk kita menyimpan peralatan-peralatan sukan. Sekolah ada bilik kurikulum, untuk mungkin akan digunakan oleh setiausaha koko dan sebagainya, untuk berbincang, dan seumpamanya lah. Sekolah mempunyai atau terbukti berusaha untuk memperolehi bahan-bahan sumber atau rujukan untuk pelaksanaan kurikulum. Berusaha untuk memperolehi bahan-bahan sumber atau rujukan. Salah satunya yang terbukti pada sekarang ni, kan, buat ladap koko, ada perkongsian bahan-bahan sumber. Jadi ini adalah petunjuk pelaksanaan. Dengan adanya ladap ini telah membuktikan bahawa Samer juga telah berusaha untuk melaksanakan aktiviti kurikulum ini. Jadi tahniah saya ucapkan. Sekolah mempunyai ramai guru-guru yang terlatih atau terbukti berusaha untuk melahirkan guru-guru yang terlatih dalam bidang kurikulum. Apa bukti dia? Sama juga, kursus ladap ini adalah usaha untuk melahirkan guru-guru yang terlatih, kan? Daripada kita tak tahu, insya-Allah lepas dengar taklimat ini, perkongsian ini mungkin akan jadi tahu, kan? Daripada yang tahu, lepas dengar kursus ini mungkin akan jadi lebih tahu. Jadi berlaku ansur maju di situ. Seterusnya, sekolah mempunyai jadual kegiatan kurikulum tahunan. Yang ini saya percaya semua ada. Setiap guru menerima secara bertulis tugas dan tanggungjawab. Mungkin ada terima surat lantikan, kan? Sebagai SU Koko, sebagai guru penasihat ini, sebagai penyelaras PBB, penyelaras kelab satuan, kan? Dan sebagainya. Sekolah menubuhkan persatuan ataupun kelab, sukan dan permainan, dan pasukan badan uniform. Yang ini pun saya percaya mesti ada, kan? Mesti ada PBB, mesti ada kelab satuan, mesti ada sukan dan permainan. Sekolah menubuhkan jawatankuasa bimbingan murid, seperti yang dimasukkan oleh Surat Berkeliling Ihtisas Bilangan 1 1985 dan juga jawatankuasa sekolah sebagai institusi masyarakat. Fail-fail penubuhan dan pengurusan setiap entiti kurikulum yang ditubuhkan aktif dan terkemas kini. Pengurusan fail mesti up to date. Fikir Koko kena pastikan fail-fail up to date. Janganlah dalam fail tu nanti bila kita buka cerita 2015, cerita 2016, tak mahu macam tu. Dalam fail mestilah ada dokumen-dokumen yang terkini ataupun paling lama 3 tahun ke belakang. Bermaksud kalau sekarang 2021, yang paling lama yang kena ada adalah tahun 2019. Tak mahu ada lagi dah 2018 ke 17 itu dah tak boleh pakai dah dokumen tu. Dia 3 tahun ke belakang sahaja. Setiap murid menyertai kegiatan kurikulum seperti yang ditetapkan dan masing-masing mempunyai rekod penyertaan, penglibatan dan pencapaian. Di dalam kurikulum ni, yang penting adalah penyertaan murid, kemudian penglibatan murid dan juga pencapaian murid. Sebab ketiga-tiga perkara ini dia akan menyumbang kepada markah murid dalam PAJSK nanti. Seterusnya, setiap murid diberikan penilaian prestasi tahunan atas kehadiran, perjawatan, penglibatan, penyertaan dan pencapaian. Ini yang saya sebutkan tadi tu. Kalau kata murid tu hadir penuh, kan, markahnya mestilah tak sama dengan murid yang hadir separuh, kan? Murid yang ada jawatan, pengerusi, naik pengerusi, kan, setiausaha, dia takkan sama markah dia dengan murid yang ahli biasa sahaja. Begitu juga dengan penglibatan. Murid yang terlibat di peringkat negeri contohnya tak akan sama dengan murid yang terlibat mungkin hanya di peringkat sekolah.
Murid yang terlibat di peringkat antarabangsa tak sama dengan murid yang terlibat hanya di peringkat kebangsaan sebagai contoh. Dia berlaku, dia punya penilaian itu bergantung kepada dia punya level penyertaan itu. Okey. Kemudian, sekolah mewujud dan mengemaskinikan pangkalan data mengenai pencapaian sekolah dan murid-murid dalam bidang kurikulum. Seterusnya, sekolah menyediakan insentif atau skema galakan ataupun anugerah kepada murid-murid yang cemerlang di dalam bidang kurikulum. Yang ini memang menjadi kelaziman kebanyakan sekolah dia akan buat. And at the end of the year ataupun pada hujung tahun, sekolah-sekolah dia akan buat hari anugerah kecemerlangan kurikulum. Ada setengah sekolah tu dia akan gabungkan hari anugerah cemerlang. Dalam tu dia termasuklah anugerah cemerlang dari segi akademik, cemerlang dari segi sasya, cemerlang dari segi kurikulum. Dia akan membuat majlis-majlis seumpama itu, kan? Ataupun majlis apresiasi, macam-macam lah nama yang diberikan. Tetapi saya percaya matlamatnya satu, iaitu untuk memberikan penghargaan kepada murid-murid dan juga guru-guru yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang di dalam bidang kurikulum ataupun bidang-bidang yang lain. Bergantung pada majlis yang dibuat itulah. Okey. Seterusnya, sekolah berjaya merealisasikan konsep sekolah berwatak. Sekolah berwatak ini biasanya kita akan menggunakan perkataan kebitaraan. Kebitaraan. Okey. Contoh, kalau kata kita sebut je kebitaraan dia, kan, orang dah tahu dah sekolah mana, kan? Sebagai contoh, kebitaraan dalam memanah, sukan memanah, kan? Bila kita sebut je sukan memanah, kan, semua dah tahu itu akan merujuk kepada sekolah A. Kenapa? Sekolah itu dah berwatak. Watak dia adalah sekolah yang cemerlang di dalam sukan memanah, kan? Samir bola tampar. Ya? Samir bola tampar. Samir bola tampar. Alhamdulillah. Okay? Maksudnya kalau kata sebut je bola tampar, kan? Orang dah tahu dah. Ini Samir, ini budak Samir, kan? Sekolah Samir, cikgu-cikgu Samir, kan? Kebitaraannya situ, kan? Jadi itu mungkin dalam satu bidang, betul tak? Kan? Mungkin ada lagi bidang-bidang yang lain, kan? Yang mungkin Samir juga ada, kan? Mungkin dalam bidang even dalam bidang akademik pun kita boleh berkira juga, kan? Bidang akademik, dalam bidang ko-akademik, kan? Jadi mewujudkan sekolah-sekolah yang berwatak. Okey? Jadi kalau Samir juga dah ada kebitaraannya, tahniahlah saya ucapkan, kan? Jadi mungkin boleh diteruskan dengan kebitaraan itu dan ditambah lagi dengan kebitaraan yang lain. Jadi apabila adanya kebitaraan itu, ini menunjukkan bahawa guru-guru di Samir, bukannya calon-calon guru lah, kan? Sebab untuk mewujudkan kebitaraan ataupun sekolah berwatak ini, dia memerlukan gabungan di antara murid dan juga guru. Dia tak boleh satu pihak saja. Kalau kata murid sahaja yang hanya ada skill, murid sahaja yang hebat, tetapi tidak datang daripada guru ataupun jurulatih yang hebat melatih, maka benda itu tidak akan terjadi. Dia mesti melibatkan semua pihak. Gurunya, muridnya, pentadbirnya, kan? Kemudian disokong oleh PIBG, ibu bapa, KSIB dan sebagainya. Apabila wujudnya gabungan ataupun entiti-entiti itu, kan, maka dia berjaya untuk melahirkan sebuah sekolah yang berwatak. Okey? Jadi saya mendoakan mudah-mudahan Samir juga termasuk di dalam kategori itu. Okey? Baik. Yang seterusnya, wujud peningkatan pencapaian sekolah dalam bidang kurikulum berdasarkan kaedah penilaian SKPM, Standard Quality Pendidikan Malaysia. Kalau kita cakap pasal SKPM ni, kan, ini kena tanya Nazir lah. Orang Nazir dia memang master lah benda-benda ni, kan. Sebab kita ada satu sistem dipanggil SKPMG2. Yang ini mungkin semua guru pun pernah dengar benda ni, kan, SKPMG2 mengikut bidang-bidang dia, kan, termasuklah kurikulum. Dia ada item-item dia ataupun instrumen dia yang menjadi garis panduan kepada pentadbiran sekolah dan juga guru-guru dalam memastikan sistem pendidikan di sekolah berjalan dengan lancar.
Okey. Kemudian terdapat sekumpulan atau sepasukan murid ataupun individu murid yang mencapai kejayaan yang cemerlang di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Boleh saya tahu tak, di SAMIR ada tak murid-murid yang terlibat di peringkat sampai di peringkat kebangsaan ke, di peringkat antarabangsa dalam aktiviti KOKO? Ada tak dulu? Untuk SAMIR tahun 2019 ada peringkat dalam apa tu? dalam acara syarahan bahasa Inggeris. Okey, kalau syarahan ni dia lebih kepada core akademik lah. Core akademik. Ya. Okey, tak apa. Alhamdulillah Kalau untuk sukan setakat ini peringkat negeri lah. Kita ada. Peringkat negeri. Bola tampar ada wakil untuk tahun 2020 pun ada, tapi itu untuk sukan sekolah agama, Sukmas dia. Bola sepak pun ada wakil. Dalam badan beruniform pun tak silap saya ada kan? Ya, KRS. dalam bidang uniform, KRS, bomber, peringkat kebangsaan lah. Betul, Yang tahu saya, SAMIR ada. Kan? Ustaz Yusri, Ustaz Azri ada. Ya, orang kuatnya ada kat sini kan? Ya, peringkat tahun 2019 lah. Yelah, maksudnya pencapaian tu pernah ada kan? Ya, pernah Dan ada. saya yakin insya-Allah benda tu akan ada lagi kan? InsyaAllah. Kalau kata kita ada guru-guru kita yang committed kan? Murid-murid kita yang bagus, insya-Allah benda tu akan dapat diteruskan di masa-masa akan datang. Okey? Okey, seterusnya sekolah meriah dengan pelbagai aktiviti dan pertandingan. Saya percaya SAMIR memang meriah. Saya selalu datang SAMIR. Memang meriah. Kan? Kalau kata program PPIM tu, Puteri Islam tu, walaupun program peringkat daerah, kan? Tetapi bila dilaksanakan di situ, kan? SAMIR secara langsung akan jadikan itu sebagai program sekolah. Kan? Jadi memang meriah. Dan juga aktiviti-aktiviti yang lain dengan MTQ-nya kan. Walaupun mungkin SAMIR tidak menjadi pengelola secara langsung, tetapi kadang-kadang kita punya venue tu akan dibuat di SAMIR kan, sebab SAMIR ada dewan. Jadi itu kita boleh anggap sebagai satu advantage kepada pihak sekolah, okey, dan juga kepada murid-murid kita. Okey. Seterusnya, kadar kemenjadian murid meningkat, iaitu kes-kes disiplin berkurangan. Kehadiran ke sekolah meningkat, murid-murid lebih cergas dan ceria. Kualiti dan kuantiti murid dari aspek budi pekerti dan budi bahasa meningkat. Kes-kes pergaduhan berasaskan perbezaan etnik, sosioekonomi dan gender berkurangan. Dan prestasi akademik murid-murid meningkat. Jadi ini kesan dia. Kalau kata aktiviti co-curriculum ini kita dapat laksanakan sebaik mungkin berdasarkan kepada dasar-dasar yang telah kita tetapkan, dengan komitmen guru-guru, dengan komitmen murid-murid, dengan komitmen ibu bapa, insya-Allah perkara-perkara yang tersenarai ini semuanya kita dapat tingkatkan. Okey, yang kita nak kurangkan kes disiplin je. Okey. Baik. Seterusnya, wujud kerjasama yang erat dan produktif di antara sekolah dengan masyarakat, pemimpin-pemimpin tempatan, pihak berkuasa tempatan, pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan kerajaan, agensi kerajaan, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dan syarikat-syarikat swasta. Yang ini lebih kepada JNJ, jalinan dan jaringan ataupun kolaborasi di antara pihak sekolah dengan juga pihak-pihak luar. Yang ini juga penting sebab dalam melaksanakan sesuatu perkara itu, hubungan luar itu juga perlu diberikan perhatian. Kerana apa? Kadang-kadang kita tidak mempunyai kepakaran itu. Kepakaran itu mungkin ada pada pihak luar. Jadi dengan mewujudkan JNJ ataupun jaringan dan jaringan ini, maka berlakulah perkongsian pintar di situ. Kan, kita dapat menggunakan kepakaran yang ada pada pihak yang berkenaan. Begitu juga dengan dari segi sumber keuangan. Dalam kita melaksanakan apa-apa perkara, kan, kita memerlukan peruntukan ataupun sumber keuangan yang mencukupi. Jadi kadang-kadang peruntukan yang diturunkan di sekolah tidak mencukupi. Jadi untuk melaksanakan sesuatu program itu, kita perlu mencari dana tambahan. Jadi bagaimana? Dengan cara mewujudkan hubungan luar, kan? Wujudkan hubungan dengan biasanya kalau kata nak cari duit ni kita minta dengan wakil rakyat je, betul tak? Kan? Paling tidak pun kita minta dengan syarikat-syarikat korporat, kan? Jadi bila berlakunya hubungan luar yang macam tu, maka kita akan dapat
mencari dana-dana yang kita mahukan. Okey, kemudian sekolah disayangi oleh murid-murid, guru-guru, ibu bapa dan anggota masyarakat yang lain. Jadi kalau kata nak cerita, okey dah nak habis dah. Okey, boleh saya teruskanlah, ingat banyak lagi ni. Okey, yang seterusnya, guru-guru dan murid-murid berpandangan dan bersikap positif terhadap kegiatan co-curriculum, sokongan dan sambutan ibu bapa terhadap kegiatan co-curriculum yang dianjurkan seperti pertandingan-pertandingan, perkemahan dan aktiviti gotong royong semakin memberansangkan. Okey. Jadi sebagai penutupnya, dasar-dasar utama dan dasar-dasar sokongan pelaksanaan co-curriculum di sekolah perlulah direalisasikan dalam kerangka dasar pendidikan kebangsaan yang berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan. Kita kena jelas benda ni. Dalam setiap apa yang kita buat, dalam setiap apa yang kita rancang, yang kita laksanakan, dia mestilah berteraskan kepada kita punya falsafah pendidikan kebangsaan. Jangan kita buat sesuatu perkara yang di luar daripada falsafah pendidikan kebangsaan kita. Sebab itulah kita punya, orang kata apa, matlamat kita. Okey? Lebih banyak petunjuk yang kuantitatif perlu dirumuskan untuk menghasilkan suatu penanda aras ataupun benchmarking bagi menentukan prestasi pelaksanaan co-curriculum yang lebih objektif dan komprehensif di masa-masa akan datang. Okey? Baik, ini berkaitan dengan dasar. Berkaitan dengan dasar. Okey, jelas semua Ada apa-apa soalan tak tentang ni? Tak ada Okay, kalau tak ada, saya nak teruskan dengan pelaksanaan aktiviti co-curriculum. Yang ini yang main ni lah, yang utamanya yang saya nak sampaikan pada hari ini. Okey, kita ada masa lebih kurang dalam nak cepat-cepat habis pun dekat sejam juga dah. Itulah dia Dan bila dah cakap ni sampai lupa diri kan. Okey. Jadi cikgu-cikgu semua masih bersama dengan saya lagi ke sekarang ni? Ada. Ada, alhamdulillah. Baiklah cikgu Samir. Ada Ustaz. Baik Ustaz. Kami setia. Minum air dekat kering. Sila. Bismillah. Terbaik. Kalau kata ada soalan ke apa, tak apa, boleh terus interrupt tak perlu tunggu di hujung rancangan. Kalau ada apa-apa soalan, okey. Yang mana boleh saya jawab, saya akan cuba jawab. Okey, yang mana tak boleh nak jawab tu saya akan rujuk kepada yang lebih pakar lah, kan? Sebab saya sekarang ni pun dah bukan di bidang co-curriculum kan. Mungkinlah ada perkara-perkara baru kan, ataupun perkara-perkara yang semasa, arahan-arahan yang semasa yang mungkin di luar pengetahuan saya. Jadi kalau kata ada persoalan daripada pihak rakan-rakan guru semua, nanti saya akan rujuk lah dan saya akan maklumkan kemudian. Yang mana saya boleh jawab terus, insya-Allah saya akan jawab terus. Okay? Baik, kita teruskan dengan pelaksanaan aktiviti co-curriculum di sekolah. Okay? Jadi yang ini saya akan perincikan. Okay. Mungkin di kalangan guru-guru ada yang dah tahu, mungkin ada yang tak berapa jelas dan mungkin ada yang tak tahu. Jadi saya harap lepas diterangkan ini dia akan jadi jelas lah, dan dapat membantu guru-guru dalam melaksanakan kerja buat di sekolah, khususnya berkaitan dengan aktiviti co-curriculum. Okay. Yang ini dasar pelaksanaan. Okey, saya sentuh sepintas lalu yang tadi itulah. Okey, ini dia punya punca kuasa dia. Okey, yang pertama Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996 iaitu Akta 550. Okey, kalau cikgu-cikgu pergi cari buku Akta Pendidikan 1996 itu, perkara yang berkaitan co-curriculum dia ada dalam Seksyen 18. Sebab Akta Pendidikan 1986 ni dia banyak benda banyak perkara yang berkaitan pendidikan. Cuma yang berkaitan co-curriculum ini dia ada dalam Seksyen 18. Okey, kemudian peraturan pendidikan kurikulum kebangsaan 1967, Persatuan Sekolah 1968, seterusnya buku perkhidmatan awam dan surat pengeliling ikhtisas, buku-buku panduan. Okey, itu adalah sumber-sumber yang boleh dijadikan sebagai rujukan dalam kita mencari dasar-dasar pelaksanaan berkaitan dengan aktiviti co-curriculum. Okey. Aktiviti co-curriculum di sekolah merupakan perkara yang wajib disertai oleh semua murid sekolah. Yang ini telah saya sentuh tadi, okey. Kita sentuh lagi.
Okey, ini berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember 1997 yang menyatakan mengenai penyertaan murid-murid dalam aktiviti co-curriculum adalah wajib. Jadi kalau kata murid bertanya, kalau kata ada parent yang bertanya, maka jawapannya wajib ya cikgu-cikgu. Bukannya sunat muakkad ke, harus ke, tak ada. Hukumnya wajib. Wajib dari segi ni lah maksud saya. Bukannya hukum syarak kita wajib dari segi peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Mesyuarat bersama dengan jawatan kuasa kurikulum dan co-curriculum sekolah perlu dilaksanakan dalam menentukan dasar co-curriculum sekolah. Ini pihak pentadbiran sekolah perlu buat untuk menentukan dasar co-curriculum sekolah berdasarkan dasar-dasar yang sedia ada. Maksudnya di situ. Bukannya nanti buat dasar sendiri. Tidak cikgu kita menentukan dasar ataupun hala tuju koko sekolah berpandukan kepada dasar-dasar yang sedia ada. Okey? Dan juga untuk menentukan pakej co-curriculum yang ditawarkan kepada semua murid. Kerana apa? Kerana pakej-pakej co-curriculum yang ditawarkan ni dia tidak sama di antara sekolah A, sekolah B, sekolah C dan sebagainya. Di antara setiap sekolah itu dia tidak sama. Kemungkinan ada yang sama tetapi tidakkan sama sepenuhnya. Dia bergantung kepada keperluan. Dia bergantung kepada latar belakang. Dia bergantung kepada komuniti setempat. Jadi banyak perkara-perkara yang perlu diberikan perhatian sebelum kita mengoffer ataupun menawarkan pakej co-curriculum kepada murid-murid kita. Apa yang perlu, apa yang tak perlu, itu penentuannya lah. Itu mungkin tugas pentadbiran dan disokong oleh guru-guru. Okey, jenis gerak kerja co-curriculum. Ini yang saya sebutkan tadi tu. Dia ada 3 yang utama. Yang pertama, pasukan badan beruniform ataupun PBB. Yang kedua, kelab dan persatuan. Dan yang ketiga adalah sukan dan permainan. So, ketiga-tiga gerak kerja ini merupakan 3 elemen utama yang berada di bawah co-curriculum dan wajib disertai oleh semua murid dan juga guru. Okey, kena jelas benda ni. Okey, penubuhan persatuan ataupun kelab, pasukan badan beruniform serta kelab sukan dan permainan. Okey, dengan kuasa yang diberikan kepada pengetua ataupun guru besar sebagai penolong pendaftar. Okey, pengetua adalah penolong pendaftar. Okey, pendaftar siapa cikgu? Saya nak tanya sikit. Ni jawab awam nak tahu ni. Kalau kita di dalam pendidikan, siapakah pendaftar kita cikgu? Ada yang boleh jawab? Fikir Koko tahu Fikir Koko? Siapa pendaftar kita? Menteri Pendidikan, KPM. Oh, salah. Kurang tepat. Ikut jabatan kot, selama pengarah kot. Yes. Apa tu? Tadi kan saya dah sebut pengetua, penolong pendaftar. Pendaftar siapa cikgu? Pengarah jabatan. Pendaftar adalah pengarah. Okey? Pendaftar adalah pengarah. Jadi kita tahu, okey? So pendaftar biasanya dia akan memberikan penurunan kuasa kepada penolong pendaftar. Jadi kalau kata di peringkat sekolah menengah, penolong pendaftar adalah pengetua, dan di peringkat sekolah rendah, penolong pendaftar adalah guru besar. Okey? Jadi pengetua telah diberikan kuasa untuk mendaftarkan kelab persatuan yang telah dimohon untuk penubuhan di sekolah masing-masing. Okey, kelab persatuan cikgu. Badan beruniform dia tak boleh. Nanti saya jelaskan pula untuk badan uniform. Okey, kalau untuk kelab persatuan dan juga kelab sukan dan permainan, okey. Kelulusan penubuhan, okey, kelulusan penubuhan kelab berkenaan hanyalah di peringkat penolong pendaftar ataupun pengetua sahaja. Okey. Okey, ini adalah contoh cakap organisasi co-curriculum sekolah. Ada soalan ke tadi?
Ada dah sahur. Lepas tu sekarang ni ada tiga. Mungkin dia turn on mikrofon kot. Okey, tak apa, saya teruskan. Okey, ini contoh catat organisasi kurikulum sekolah. Okey, yang ini boleh dijadikan panduan lah kepada PK Koko. PK Koko pun dah ada ni masa talimat saya dengan PK Koko dulu pun saya dah pernah benda ni. Okey. Tanggungjawab penyelaras. Seperti mana kita sedia maklum bahawa penyelaras ada 3. Penyelaras kelab persatuan, penyelaras badan beruniform dan juga penyelaras sukan dan permainan. Tanggungjawab dia. Yang pertama, penubuhan dan pendaftaran. Okey. Yang kedua, penyertaan ataupun pengelompokan pelajar. Okey. Yang ini dia lebih kepada untuk membahagikan murid-murid kepada apa? Kan? Contoh kalau kata dalam badan uniform, dia perlu buat pembahagian. Berapa ramai dalam pengakap, berapa ramai dalam puteri Islam, berapa ramai dalam pandu puteri, berapa ramai dalam KRS. Perlu buat pengelompokan pelajar. Sebab kalau kata kita open, kita open ni maksudnya kita memberi peluang kepada pelajar untuk memilih sendiri, saya percaya akan berlaku ketidakseimbangan di situ. Pelajar bisa dia akan pilih mana-mana uniform yang dia minat. Biasa kalau kata kat sekolah ni, yang top 3 lah tak pengakap, tak KRS, kadet polis. Biasanya lah. Kalau kata kita beri pemilihan, kita beri peluang kepada pelajar untuk pilih sendiri, dia akan berlaku ketidakseimbangan. Sebab itu kita perlu buat pengelompokan pelajar. Okey, perlu buat pembahagian lah. Okey. Seterusnya penyimpanan maklumat, yang ini dari segi data. Okey, merancang dan menentukan KPI, menilai keberkesanan dan juga pelaporan. Ini tanggungjawab penyelaras. Okey. Baik, pelantikan guru penasihat dengan kuasa yang diberi kepada pengetua ataupun guru besar sebagai penolong pendaftar. Pelantikan guru penasihat dibuat mengikut peraturan pemberitahuan undang-undang awam PUA. Okey. Guru besar atau pengetua hendaklah melantik seorang atau beberapa orang guru untuk bertindak sebagai penasihat atau penasihat-penasihat bagi setiap persatuan sekolah, dan guru besar atau pengetua ini hendaklah menyimpan atau menyebabkan supaya disimpan suatu rekod bertulis tentang maklumat itu dan hendaklah sedia ada bagi pemeriksaan oleh pendaftar. Okey. Ini termaktub di dalam PUA 196 Akta Pendidikan 1996, Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurungan Persatuan Sekolah 1968. Punya panjang-panjang ayat ni sebenarnya dia nak cakap pengetua mesti lantik guru penasihat. Itu je sebenarnya kan. Tapi bila baca dalam ayat undang-undang ni dia jadi pening kan. Apa yang dia nak beritahu sebenarnya lantik guru penasihat. Itu je Okey. Baik, peranan ataupun tugas guru penasihat. Yang ini panjang je guru. Satu-satu kita go through. Sebab yang ini melibatkan guru-guru semua. Apa peranan dan tugas guru-guru semua? Okey. Yang pertama, menerima ahli yang telah dikelompokkan oleh penyelaras. Yang tadi tu. Dah terima, okey, nama berapa ramai orang guru murid pengakap, berapa ramai murid kadet polis, berapa ramai murid KRS dan sebagainya. Okey, terima. Itu tugas guru penasihat. Okey, kemudian membuat pendaftaran keahlian ke dalam sistem PAJSK. Sekarang ni, okey, setiap murid perlu rekod ataupun didaftarkan keahliannya ke dalam sistem. Kalau dulu cerita 6-7 tahun yang lepas, data penglibatan murid ni kita hantar secara manual ke PPD. Setiap bulan 2 ataupun bulan 3 saya akan minta kan. Jadi setiap sekolah akan hantar data-data murid kan. So kita akan merge kan. Sekarang tak payah dimudah-mudah. Key in dalam sistem je. Okey. Kemudian menyediakan perancangan aktiviti tahunan berdasarkan kepada takwim sekolah kan. Jadi setiap unit perlu membuat perancangan aktiviti tahunan. Contohnya apa? Kelab memasak kan. Ada kelab masak? Ada kan? Kelab memasak apa aktiviti dia tahun tu? Kelab bola sepak apa aktiviti dia untuk setahun. Jadi buat perancangan. Badan uniform apa? KRS ada aktiviti. Kan? Ada berapa puluh aktiviti setahun ada dirancangkan. Okey. Kemudian melaksanakan perjumpaan pertama ataupun mesyuarat agung. Yang ini biasanya aktiviti ataupun perjumpaan kali pertama, aktiviti koko mingguan
dia akan buat aktiviti ni, mesyuarat agung. Jadi untuk tahun ni saya tak pasti dah mula ke belum. Mungkin akan mula kot, mungkin dah mula kot sama ada secara online ke ataupun apa tu, itu tak pastilah. Tapi kalau mengikut kebiasaannya bulan 2 ni memang dah mula lah kan. Kalau kata sekolah secara bersemuka, biasanya bulan 1 tu minggu ke-3 ataupun minggu ke-4 tu dah mula dah aktiviti koko. Okey. Melaksanakan aktiviti berdasarkan modul atau sukatan unit. Setiap unit dia ada modul dia ataupun sukatan dia. Samalah macam kita mengajar kan. Kita punya RPT. Kan? Sama juga dalam koko, dia ada dia punya modul ataupun sukatan yang perlu diikut berdasarkan kepada unit masing-masing. Okey. Memastikan pematuhan murid terhadap pelaksanaan aktiviti. Dari segi kehadiran, dari segi penglibatan, dari segi pencapaian dan juga dari segi keselamatan. Okey, melaksanakan penilaian murid melalui PAJSK. Cikgu semua tahu apa itu PAJSK? Apa dia stand for apa, tahu kan? Pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Kadang-kadang kita sebut je PAJSK. Bila sebut PAJSK kita terus tahu co-curriculum kan, tapi tak tahu apa itu PAJSK kan. Kita tahu apa maksud dia pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Okey, tetapi di bawah PAJSK ni ada satu bidang di bawah kurikulum yang jasmani tu. Dia lebih kepada segak. Segak ni kalau ikutkan dia di bawah penyeliaan PK pentadbiran Okey. Kemudian pendokumentasian kertas kerja, keuangan dan juga pelaporan. Okey, ni biasanya kalau kata nak buat program mesti ada kertas kerja. Dia mesti berkaitkan dengan keuangan dan juga mesti hantar laporan setelah selesai program. Okey. Kemudian guru dan pelajar wajib hadir pada waktu aktiviti ataupun latihan yang ditetapkan. Kedatangan dicatat di dalam buku kehadiran. Okey. Memilih dan melatih pasukan ataupun kumpulan ataupun individu untuk pertandingan dalaman ataupun di luar, sama ada pertandingan di peringkat daerah, di peringkat negeri, kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Okey. Membuat pengurusan fail, pengurusan kelab persatuan secara teratur dan sistematik. Okey, ada setengah sekolah dia pakai fail, ada setengah sekolah dia pakai buku, buku laporan aktiviti co-curriculum ataupun blog. Itu terpulang kepada ketetapan sekolah masing-masing. Okey. Seterusnya, melaporkan peralatan co-curriculum yang rosak, hilang atau tidak selamat digunakan dengan segera kepada setiausaha co-curriculum. Okay. Seterusnya, sentiasa berjumpa dan berbincang dengan ketua penasihat, ketua guru penasihat, setiausaha co-curriculum, GPK co-curriculum, PGB ni maksudnya pengetua lah, pengetua guru besar. Kita kalau sekolah menengah pengetua lah, untuk meningkatkan prestasi co-curriculum sekolah, kan? Jadi perlulah dari semasa ke semasa kita memikirkan apa benda yang boleh kita buat, yang boleh guru-guru buat untuk meningkatkan lagi prestasi co-curriculum sekolah. Kalau co-curriculum ni biasanya dia kita punya penunjuk prestasinya dia lebih kepada pencapaian murid lah. Pencapaian murid di dalam pertandingan-pertandingan yang disertai di peringkat-peringkat luar. Makin tinggi pencapaian murid di peringkat yang berkenaan, maka makin tinggilah kita punya pencapaian prestasi co-curriculum sekolah, kan? Kalau kata ada murid yang sampai peringkat antarabangsa, bermaksud kita dah sampai the highest level lah di dalam koko, kan? Antarabangsa tu dah paling tinggi lah. Kalau tak, mungkin di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri ataupun di peringkat daerah. Okey. Kemudian menguruskan surat kebenaran ibu bapa ataupun penjaga dan surat kesihatan untuk pertandingan di luar sekolah. Yang ini penting. Dalam kata kita melaksanakan aktiviti di luar. Even kalau kata kita buat aktiviti di sekolah sekalipun yang melibatkan bermalam. Contohnya kita buat perkemahan badan beruniform. Walaupun buat di sekolah, tetap memerlukan surat kebenaran ibu bapa dan juga surat perakuan kesihatan.
Biasanya kalau masa saya kat PPD dulu, kalau kata aktiviti di peringkat daerah, saya akan minta 2 benda. Yang pertama, surat akuan kebenaran waris menyertai aktiviti co-curriculum, dan yang kedua, borang perakuan kesihatan. Borang perakuan kesihatan itu untuk mengesahkan bahawa murid itu sihat daripada sebarang penyakit-penyakit kronik. Okey. Kemudian menghadiri kursus yang dianjurkan oleh unit KPM, JPN, PPD ataupun badan-badan luar yang berkaitan seperti kursus asas, kursus kejurulatihan, kursus kepegawaian, kursus kepengadilan dan seumpamanya. Ada banyak kursus-kursus yang dianjurkan, sama ada dianjurkan sendiri oleh KPM, JPN, PPD ataupun badan-badan luar. Kita ada banyak kursus, ada kursus asas, ada kursus kejurulatihan. Kursus asas ni biasanya lebih kepada guru-guru badan uniform lah. Kemudian kursus kejurulatihan, yang ini biasanya lebih kepada guru-guru sukan, kan? Bagaimana untuk menjadi jurulatih bola tampar, untuk menjadi jurulatih bola sepak, bola jaring dan sebagainya. Dan juga kursus kepegawaian, yang ini biasanya juga kepada badan uniform. Dan kursus kepengadilan, yang ini lebih kepada sukan lah, untuk menjadi seorang referee, kan? Jadi referee pun bukan mudah, dia ada level-level dia, kan? Kalau kata bola tampar tu, dia ada lesen-lesen dia, peringkat-peringkat dia yang melayakkan dia untuk menjadi pengadil. Okey. Dan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh PGB ataupun penolong kanan co-curriculum ataupun setiausaha co-curriculum dari semasa ke semasa. Okey. Yang ini dalam kita punya aku janji, yang ini biasanya memang akan ada dalam klausa yang akhir sekali. Kita perlu melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua kita. Pengetua lah biasanya. Okey. Baik. Kita pergi kepada gerak kerja yang pertama. Ini saya perincikan. Okey. Pasukan Badan Beruniform PBB. Kalau di peringkat sekolah menengah, dia ada 3 kategori yang utama. Yang pertama, Pasukan Badan Beruniform Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu kadet remaja sekolah kalau di sekolah menengah, dan kalau di sekolah rendah adalah Tunas Kadet Remaja Sekolah, TKRS. Yang ini adalah satu-satunya badan beruniform di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Semua tahu kan, KRS dan TKRS. Yang kedua, kita ada badan beruniform dipanggil agensi kerajaan ataupun government organisation, GO. Okey, apa itu unit uniform di bawah GO ni? Okey, yang pertama sekali adalah Corps Cadet Police. Okey, yang ni Sami ada, saya tahu. Biasa Ustaz Afifi lah, yang bawa ni kan. Kemudian Cadet Bomber. Okey, Cadet APM. Cadet APM ni Cadet Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Kalau di Gombak ni kita hanya ada 2 sekolah menengah saja yang ada Cadet APM itu, iaitu SMK Bukit Indah dan juga SAM Paya Jaras. Saya ada Cadet APM ni. Kemudian Cadet JPJ, ini yang baru ditubuhkan 2 tahun lepas, Cadet Jabatan Pengangkutan Jalan. Di Gombak pun hanya ada 2 sekolah saja yang ada Cadet JPJ, iaitu SMK Bukit Gading dengan SMK Bukit Rahman Putra. Kemudian kita ada Cadet Correctional. Cadet Correctional ini adalah cadet di bawah Jabatan Penjara Malaysia. Di Gombak kita hanya ada 1 sekolah sahaja yang ada Cadet Correctional, iaitu SMK Bukit Gading. Kenapa SMK Bukit Gading? Dia paling dekat dengan penjara Sungai Buloh. Okey, kita ada Cadet Correctional. Dan juga PKBM, Pasukan Cadet Bersatu Malaysia. DLU tu di darat, L laut dan U udara. PKBM ini adalah pasukan yang berada badan uniform yang berada di bawah Angkatan Tentera Malaysia. Dia lebih senang cerita kadet tentera lah. Okey, kalau di Gombak ni kita ada 3 sekolah yang ada PKBM darat, SMK SMK Taman Melawati, SMK Seri Gombak dan juga SMK Gombak Setia. Dan kita ada 1 sekolah yang ada PKBM laut di bawah KD Seri Gombak. KD itu kapal diraja Seri Gombak, iaitu SMK Hulu Kelang.
Okey, ini adalah agensi kerajaan, pasukan badan beruniform di bawah agensi kerajaan. Ada pun lagi satu Cik adalah Ikhwan, ya. kenapa ada sekolah tertentu saja yang ada di bawah agensi kerajaan ni? Dia atas permintaan sekolah Bagus ke? soalan tu. Baik. Penubuhan pasukan badan beruniform yang di bawah agensi kerajaan ini, dia tertakluk kepada kelulusan daripada agensi yang berkenaan. Dia tidak macam kita nak tubuhkan kelab persatuan. Nak tubuhkan kelab persatuan ni senang, ya. Kita mohon buat surat, buat kertas kerja, kita mohon dengan pengetua luluskan. Tak ada masalah. Tetapi kalau pasukan badan beruniform ni dia lain, ya. Terutamanya yang agensi kerajaan. Kalau agensi kerajaan ni kita perlu mendapatkan kelulusan daripada unit yang berkenaan. Sebagai contoh, kalau cikgu nak tubuhkan PKBM. Jadi nak tubuhkan PKBM ni memang sangat susah sebenarnya. Sebab perlu mohon kelulusan daripada Markas Medan Tentera Darat di Sungai Besi, di kamp Sungai Besi tu. Jadi dan kelulusan penubuhan unit beruniform ini, dia tertakluk kepada kota dia. Dia ada kota dia. Dan juga bergantung juga kepada peruntukan. Sebab apa? Sebab kalau macam PKBM ni sebagai contoh, dia memang from head to toe dia adalah sponsored. Maksudnya dia akan dia akan disediakan dia punya uniform dia. Dia akan diberi oleh pihak tentera. Jadi itu dia akan berkaitkan dengan peruntukan dia orang. Jadi sebab itulah kita tidak boleh orang kata apa senang-senang kita nak tubuhkan. Perlu mendapatkan kelulusan terlebih dahulu. Jadi saya cerita bagaimana cara nak mendapatkan kelulusan dia. Sama juga macam yang lain-lain. Macam kadet polis. Kadet polis tak masalah sebab memang dah ada kat Samir kan. Kadet bomber, kadet APM, kadet JPJ dan juga kadet koreksional. Dia perlu mendapatkan kelulusan daripada mereka. Okey, jelas kau Okey. Kemudian yang ketiga adalah kategori agensi bukan kerajaan ataupun non-government organisation, NGO. Okey, yang pertama adalah unit uniform pengakap, Bulan Sabit Merah Malaysia, BSMM Bulan Sabit Merah Malaysia. Yang ketiga Pandu Puteri, Puteri Islam, PPIM. PPIM tu kadang-kadang kita sebut orang ingat apa? Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Bukan Puteri Islam, Pergerakan Puteri Islam Malaysia. Yang ni ada otai dia ada kat Samir tu, Cikgu Marini kan. Okey, kemudian SJAM, St. John Ambulance Malaysia. Okey, kemudian seni bela diri seperti macam silat, silat seni, kemudian taekwondo, karate do, wushu, muay thai dan sebagainya lah. Okey, dan juga pancaragam. So benda-benda ni semua termasuk di dalam kategori NGO. Jadi macam unit-unit uniform yang NGO ni, dia untuk penubuhan dia tidaklah sesukar GO. Sebab dia hanya melibatkan badan NGO yang berkenaan. Untuk makluman macam pengangkap kan. Pengangkap ni dia sebenarnya dalam kategori NGO. Dia dalam kategori NGO. Okey, dan juga yang lain-lain itulah. Dia ada unit gabungan dia. Kita panggil unit gabungan ni, benda ni dia berdiri di bawah satu unit. Yang memang di luar pun memang ada pergerakan itu. Okey? Baik. Kelab dan persatuan. Okey? Tadi saya cerita tentang pasukan badan beruniform. Ini saya cerita pula tentang kelab dan persatuan. Okey. Apa itu kelab persatuan? Dia ditubuhkan berasaskan mata pelajaran. Dia ada beberapa kategori. Kelab persatuan ni kita tubuhkan berdasarkan kepada beberapa kategori. Yang pertama berasaskan mata pelajaran, yang kedua berasaskan perkhidmatan, yang ketiga berasaskan rekreasi, yang keempat berasaskan hobi dan yang kelima berasaskan kepada agensi luar. Okey, kita boleh tengok sekejap lagi. Ini contoh kelab-kelab persatuan yang ditubuhkan berasaskan hobi dan rekreasi. Ada banyak situ ada kelab kelab alat pandang dengar, kelab astronomi, kelab bina badan, kelab binaan. Banyaklah situ jadi Samir boleh memilih mana-mana kelab yang berdasarkan kepada kelab dan kelab hobi dan juga rekreasi. Tetapi berdasarkan kepada keperluan lah. Jangan kita kira nak tubuh semua benda kan.
Nanti jatuhnya satu kelab ada 5-6 orang je kan. Tak guna juga dia berdasarkan kepada keperluan. Kemudian contoh lagi kelab berasaskan perkhidmatan. Ni kelab Interact, kelab Lion, kelab pusat sumber perpustakaan, kelab keselamatan jalan raya, kelab koperasi sekolah, BNK, dah ada banyak lagi tu. Nanti cikgu boleh tengoklah Okey. Kemudian kelab berasaskan persatuan akademik. Yang ini berasaskan mata pelajaran lah. Yang ni boleh kata semua ada kan. Kelab bahasa Melayu, kelab pendidikan agama Islam, kelab bahasa, kelab apa lagi? Kelab ekonomi rumah tangga, dan yang sebagainya lah. Kemudian kelab kita pergi pula kepada ini dah yang ni. Kita masih lagi dalam kelab satu. Okey. Dalam kelab persatuan tadi ada lagi satu tadi saya nak sentuh, dia tak ada perincian di sini. Yang kelima tu, agensi luar. Okey. Kita ada juga kelab-kelab yang ditubuhkan berdasarkan kepada kerjasama agensi luar. Sebagai contoh kita ada kelab PNB, kelab permodalan nasional berhad. Kita ada kelab memasak yang dia bekerjasama dengan Maggi. Ada lagi kelab beberapa kelab-kelab lain yang ditubuhkan berdasarkan kerjasama dengan agensi luar. Dan kelab-kelab ini biasanya dia punya program dia akan mendapat sumbangan ataupun tajaan daripada agensi yang berkenaan. Sebagai contoh kalau macam kelab PNB kelab PNB ni dia ada banyak nama. Ada sekolah yang menggunakan nama kelab keuangan, ada sekolah yang menamakan kelab macam kelab lah tapi berkaitan dengan keuangan. Tetapi hakikatnya dia berada di bawah aktiviti yang ditaja oleh PNB, Permodalan Nasional Berhad. Yang program-program di bawah PNB ni biasanya dia akan adakan pertandingan sehinggalah ke peringkat kebangsaan ataupun ke peringkat antarabangsa lazimnya. Okey, begitu juga dengan kelab-kelab yang lain seperti kelab Gitar Semula, dia bekerjasama dengan SW Corp, itu company-company besar yang biasanya dia akan menaja program-program co-curriculum di bawah kelab dan persatuan agensi luar ini. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada sukan dan permainan. Gerak kerja yang ketiga iaitu sukan dan permainan. Okey, 1M, 1S, satu murid, satu sukan. Okey, ini dasar, dasar-dasar dia. Kemudian sukan wajib. Okey, sukan wajib yang biasanya kalau kata di peringkat daerah ni dua lah, olahraga dan juga merentas desa. Apabila kita sebut tentang sukan wajib, bermaksud apabila dilaksanakan di peringkat daerah, maka di sekolah juga wajib dilaksanakan. Jadi kena ada atlet sekolah yang akan menyertai di dalam bidang ataupun di dalam sukan olahraga dan juga merentas desa. Sukan wajib ni dia biasanya ditentukan oleh unit sukan PPD. Dia akan nyatakanlah, okey, tahun ni berapa sukan-sukan wajib yang perlu dilaksanakan. Tetapi menjadi kelaziman, dua ni memang wajib, olahraga dan merentas desa. Kemudian jenis sukan elit ataupun kebitaraan sekolah. Yang ini telah dimaklumkan kepada saya tadi kan. Macam Samir, dia adalah bola tampar. Jadi itu boleh dikategorikan sebagai sukan elit ataupun kebitaraan sekolah. Okey. Ini contoh kelab ataupun sukan permainan yang boleh ditubuhkan di sekolah-sekolah berdasarkan kepada keperluan. Okey, jangan kira nak tubuh semua je ikut kepada keperluan dan juga bergantung kepada bilangan murid, kapasiti murid dan juga guru lah yang ada di sekolah tersebut. Okey, bagaimana nak tubuhkan kelab dan persatuan di sekolah? Okey, yang ini mudah ya. Nak tubuhkan kelab persatuan di sekolah, adakan mesyuarat penaja, okey, tulis surat permohonan penubuhan dari penasihat kepada penolong pendaftar iaitu kepada pengetua. Kemudian terima surat kelulusan penubuhan daripada pengetua, terima surat pelantikan daripada pengetua kepada guru penasihat. Maka selesai prosesnya di situ. Mudah, sebab kelab persatuan memang diberikan autoriti kepada pengetua untuk memberikan kelulusan penubuhan. Okey. Kemudian
untuk penubuhan agensi PBB, agensi kerajaan ataupun GO, ini yang tadi tu, yang ditanya pada saya dulu, mestilah mendapat sokongan ataupun kebenaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Itu first step dia cikgu. Okey, first step dia ini, mesti ada surat sokongan daripada JPN. Maksudnya permohonan itu diajukan kepada JPN dan JPN akan mengajukan kepada agensi yang berkenaan. Sebagai contoh, nak tubuhkan cadet bomber. Cadet bomber. Cadet bomber ni, kalau dari segi flow dia, yang pertama sekali sekolah perlu pergi ke balai bomber yang berhampiran. Okey, dapatkan surat sokongan daripada balai berkenaan. Kemudian, dah dapat surat sokongan, hantar surat sokongan tersebut bersama dengan surat permohonan daripada JPN, daripada sekolah. Okey, beserta dengan senarai nama murid yang telah disenaraikan dan hantar ke JPN. JPN akan hantar kepada Ibu Pejabat Bomber Selangor dan Ibu Pejabat Bomber Selangor akan keluarkan satu surat kelulusan beserta dengan sijil penubuhan. Dia akan bagi nombor pendaftaran apa semua. Bila dah dapat surat tu, barulah boleh tubuhkan cadet bomber di sekolah. Itu caranya. Dan cara yang sama akan digunakan lebih kurang juga kepada unit-unit uniform yang lama, yang lain lah, macam kadet APM, PKBM dan sebagainya. Dia yang penting ini dia. Okey, yang penting ini diluluskan oleh unit gabungan berkenaan. Once dah dapat surat kelulusan daripada unit gabungan itu maksudnya dia punya badan induk lah, dia punya GO tu. Kalau kata kadet polis daripada PDRM lah. Kalau kata kadet bomber daripada Jabatan Bomber. Kalau kata PKBM, daripada Markas Medan Angkatan Tentera Malaysia di Sungai Besi itu. Bila dah dapat surat kelulusan daripada badan berkenaan, maka sahlah penubuhan unit beruniform berkenaan di sekolah Samir. Okey. Ini contoh senarai semak dokumen yang perlu dihantar ke JPN bagi penubuhan PBB GO. Ini contoh borang dia. Okey, mengapa perlu daftar ataupun bergabung? Ada sebab cikgu. Yang pertama, untuk memastikan pertubuhan itu bergerak secara sah. Yang kedua, agar dapat diiktiraf oleh badan induk dan KPM sekolah. Yang ketiga, dapat kemudahan yang disediakan. Tadi bagi contoh tadi macam GO tu lah, kalau diluluskan, dapatlah kemudahan dia. Kan? Dapat uniform yang lengkap. Kalau kata aktiviti di luar akan ditanggung oleh badan berkenaan dan sebagainya. Okey? Dapat menyertai program anjuran badan induk. Kalau kata pertubuhan tu tak sah, kan, kita sertai aktiviti di luar, kita akan dianggap disqualified sebab pertubuhan tak sah. Itu pentingnya. Okey, pembubaran kelab. Pengetua boleh mengarah mana-mana persatuan sekolah dibubarkan jika dia berpuas hati bahawa persatuan itu mungkin digunakan bagi maksud yang pertama, yang tidak memberi manfaat kepada guru atau murid. Yang kedua, propaganda politik yang memudaratkan kepentingan Malaysia ataupun awam. Yang ketiga, yang memudaratkan kepentingan murid. Dan yang keempat, yang melanggar mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini. Jika didapati pergerakan kelab-kelab berkenaan menjurus ke arah 4 perkara ini, maka pengetua boleh mengarahkan kelab tersebut dibubarkan. Okey. Mesyuarat Agung, Takwim, Senarai Ahli Jawatankuasa. Okey, kelab persatuan mesti mengadakan mesyuarat agung setiap tahun. Sila pastikan prosedur penubuhan dipatuhi dan semua persatuan mempunyai perlembagaan. Yang ketiga, serahkan takwim senarai ahli jawatankuasa dan senarai ahli kepada ketiga-tiga penyenaras. Okey. Baik, ini aktiviti mingguan. Apa benda yang boleh dibuat? Dijalankan berasingan antara sesi pagi dan petang mengikut takwim yang telah ditetapkan. Macam Samir, saya rasa dia tak ada sesi pagi petang kan? Dia satu sesi je kan? Okey. Kemudian, aktiviti mingguan ditetapkan mengikut masa yang ditetapkan setiap minggu. Sebarang perubahan tarikh aktiviti atau perjumpaan perlu dimaklumkan kepada penolong kanan kurikulum ataupun penjaga. Baik, ini adalah perjumpaan dalam aktiviti kurikulum. Yang ini kena jelas, cikgu kan? Okey. Bilangan kali perjumpaan adalah sebanyak 12 kali setahun. 12 kali itu adalah bagi setiap gerak kerja. Bukannya ketiga-tiga gerak kerja ini 12 kali. Banyak sekolah yang disalah faham. Dia beranggapan badan beruniform campur kelab persatuan, campur sukan permainan sama dengan 12 kali. Itu salah cikgu. Bukan ya?
Dia setiap tu 12 kali. Bermaksud kalau kali 3 bersamaan 36 kali pertemuan, bilangan kali perjumpaan setahun minimum. Maksudnya itulah bilangan yang wajib dicapai. Okey? Dan setiap kali perjumpaan adalah sebanyak 180 minit ataupun bersamaan 3 jam seminggu. Okey? Ini bilangan dia. Yang ini bukan saya kata cikgu Yang ini termaktub di dalam SPI bilangan 2 tahun 2007. Benda ni jelas. Okey? Kalau untuk sekolah rendah dia tak lama, dia hanya sejam je. 60 minit saja. Tapi sekolah menengah ni dia lama sikit. Kalau sekolah menengah teknik pun dia kurang sikit, dia 2 jam. Kalau sekolah menengah yang lain-lain, sekolah menengah harian biasa, SMA, SBP, SAM, dia termaktub kepada yang 3 jam ini. Okey? Aktiviti latihan rumah sukan, sukan tara, perkhemahan badan beruniform tidak termasuk dalam bilangan kali perjumpaan. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana aktiviti-aktiviti ini dia tidak melibatkan semua murid. Kan? Sebagai contoh macam perkhemahan. Perkhemahan biasanya kalau kata ada 800 orang murid, takkan 800 orang terlibat, betul tak? Jadi dia tidak boleh dikira. Okey? Sebagai perjumpaan. Okey, ini kiraan dia. Kiraan perjumpaan kurikulum yang betul untuk setahun. Pasukan badan uniform 12 kali pertemuan kali jumlah jam pertemuan. Kalau kata macam sekolah menengah kali dengan 3 jam lah. Kelab persatuan 12 kali perjumpaan kali 3 jam. Sukan permainan 12 kali pertemuan kali dengan 3 jam. Jadi sama dengan 36 kali pertemuan kali 3 jam setahun. Ini kiraan yang betul lah. Jadi kadang-kadang kita menghadapi kekangan, betul tak? Kekangan dari segi masa. Jadi yang ini terserahlah kepada kebijaksanaan fikir koko. Bagaimana nak memastikan benda tu cukup. Kan? Pandai-pandai cikgu lah. Saya memang sedia maklum. Kadang-kadang saya tak nafikan. Memang setelah dimasukkan dengan takwim sekolah yang setahun tu dengan aktiviti yang pelbagai kan. Dengan komitmen guru-guru, kesibukan guru-guru kadang-kadang akan menyebabkan benda tu jadi macam tak cukup. Jadi tu pandai-pandailah kepada tu kan. Ni selagi mana benda ni namanya undang-undang manusia buat ni kita boleh adjust. Pandai-pandai adjust. Okey. Baik. Seterusnya kita masuk kepada bab keselamatan. Saya diminta untuk sentuh sedikit berkenaan bab keselamatan. 10.40. Ya Allah Akbar. Seronok bercakap dah dekat Ini nampak aja memang 2 jam lah ni. Okey. Saya cuba cepatkan Okey. Apa itu aktiviti luar? Okey, aktiviti yang dilaksanakan di luar bilik darjah dan berisiko yang memungkinkan berlakunya kemalangan semasa aktiviti itu dijalankan. Okey, itu maksud aktiviti luar. Apa itu kemalangan? Perkara yang terjadi bila ianya tidak diberi perhatian, perkara yang tidak disangka-sangka, yang tidak diramal dan tidak dirancangkan kepada seseorang, tidak dijangka akan berlaku, kejadian yang tidak diingini dan juga yang melibatkan kematian. Itu maksud kemalangan. Kemalangan ni senang cerita, benda yang memang kita tak jangka dan kita tak minta pun. Betul tak? Adakah orang minta kemalangan? Ya Allah, tolonglah bagi aku kemalangan ya Allah. Ada tak? Tak ada kan? Jadi sudah pasti benda itu benda yang kita tak jangka, yang kita tak sangka-sangka. Kan? Kadang-kadang kita dah cuba dah untuk menjaga keselamatan kita, tapi orang lain pula buat hal. Kan? Sebagai contoh semasa kita memandu kan, kita bawa kereta perlahan, kita pandang kiri kanan, hati-hati kita bawa. Tapi bila benda nak terjadi juga, tak sangka tiba-tiba lori mari daripada depan kan, datang daripada lorong sebelah, langgar kita. Itu contoh kan, kecuaian orang lain menyebabkan kita kemalangan. Okey? Baik. Apa yang perlu kita buat? Melaksanakan analisa penilaian risiko. Okey, pengurusan keselamatan bermula dengan mendalami analisa penilaian risiko bagi mencari ruang kemungkinan kemalangan. Analisa ini mesti dibuat pada setiap aktiviti yang hendak dilaksanakan dan analisa itu mesti termasuk perkara-perkara berikut. Yang pertama, jenis program. Apa program yang kita nak buat? Okey, yang kedua, bilangan penyertaan, dan yang ketiga, tempat ataupun lokasinya di mana. Kan? Lagi contoh kalau kata kita nak berkemah di padang sekolah dengan kita nak berkemah di hutan, sudah tentulah yang di hutan itu lebih tinggi risikonya, betul tak?
Jadi kita perlu membuat penilaian risiko di situ. Okey. Apa yang perlu disediakan? Yang pertama, borang penyertaan ataupun surat akuan kebenaran waris dan juga borang perakuan kesihatan. Yang kedua, insurans individu ataupun insurans berkelompok. Yang ini perlu ada cikgu. Yang ketiga, selenggara peralatan dan memastikan peralatan dalam keadaan baik serta selamat untuk digunakan. Yang keempat, memastikan jurulatih yang terlibat adalah orang yang bertauliah serta mempunyai lesen ataupun kelayakan. Dari segi SOP cikgu, kalau kata kita buat aktiviti luar, sebagai contoh, kita bawa budak nak buat aktiviti flying fox, aktiviti abseiling, aktiviti berkayak, jurulatih itu wajib cikgu mempunyai kelayakan ataupun bertauliah. Sebab kalau kata berlaku insiden ataupun kemalangan, antara perkara yang akan disemak, yang disiasat adalah adakah kita mematuhi SOP, dan antara SOP-nya adalah apa dia? Adakah jurulatih yang kita lantik itu dia bertauliah? Kalau tak bertauliah, panjang cerita cikgu. Okey. Pengurusan keselamatan, menentukan polisi, tata cara dan garis panduan pelaksanaan aktiviti. Kena ada polisi, tata cara dan juga pematuhan kepada garis panduan pelaksanaan aktiviti. Okey. Pematuhan kepada SPI keselamatan yang telah dikeluarkan seperti, ini dia. Ini adalah antara SPI yang berkaitan dengan keselamatan yang perlu dijadikan rujukan dan panduan sebelum cikgu-cikgu melaksanakan aktiviti luar. Yang terkini adalah yang itulah SPI bilangan 5 2016. Kalau tengok dalam SPI ini dia ada menyatakan apakah tindakan yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan juga selepas aktiviti itu dilaksanakan. Okey, jadi perlu diberikan perhatian. Okey. Baik, pelaksanaan aktiviti co-curriculum pasca PKP ataupun dalam keadaan norma baru sekarang ini. Yang ini pun diminta saya sentuh sikitlah. Yang ini sebenarnya saya tak boleh nak sentuh secara detail sebab dia adalah program yang sentiasa ataupun arahan yang sentiasa berubah-ubah. Cuma setakat yang saya difahamkan sekarang ini, okey, semua aktiviti sukan dan co-curriculum di peringkat daerah dan sekolah ditangguhkan. Walaupun dah bersemuka nanti pun kita masih lagi tertakluk kepada arahan ini, penangguhan aktiviti sukan dan co-curriculum secara bersemuka cikgu. Bersemuka bermaksud tidak ada aktiviti yang dilaksanakan di sekolah nanti. Sehinggalah satu arahan akan dikeluarkan. Jadi aktiviti-aktiviti co-curriculum buat masa ini dilaksanakan hanyalah secara online. Okey. Baik, pelaksanaan aktiviti co-curriculum pasca PKP perlulah berdasarkan kepada garis panduan yang telah dikeluarkan oleh KPM dan hendaklah dibaca bersama garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah. Surat siaran KPM bilangan 5 tahun 2020 yang bertarikh 4 Jun 2020. Okey. Berdasarkan juga merujuk kepada SOP sukan dan rekreasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan surat perkeliling ikhtisas, surat siaran dan arahan serta peraturan dan berkaitan yang akan dikeluarkan dari semasa ke semasa. Jadi pihak pentadbiran sekolah terutamanya kena peka lah berkaitan dengan arahan-arahan terkini yang akan dikeluarkan daripada semasa ke semasa. Kerana kalau kita lihat sekarang ni arahan-arahan sentiasa berubah-ubah mengikut keadaan semasa. Okey. Jadi yang terkini buat masa ini memang tidak ada arahan yang membenarkan aktiviti koko dan sukan dilaksanakan secara bersemuka. Okey. Jadi guru penasihat sukan dan kurikulum perlulah merancang aktiviti mengikut kesesuaian. Ini sekiranya nanti bila aktiviti koko dah dibenarkan untuk dilaksanakan secara bersemuka semula, maka menjadi peranan guru penasihat sukan dan kurikulum untuk membuat benda-benda macam ni merancang aktiviti mengikut kesesuaian dari segi tempat, ruang dan adanya penjarakan sosial. Sekarang kita gunakan term penjarakan sosial bukan fizikal lagi. Okey, kemudian aktiviti yang sesuai dengan kemudahan peralatan ataupun ketetapan mengikut ketetapan sekolah, aktiviti yang sesuai. Bermaksud kita tak boleh macam dululah. Apa rasa kita nak buat, kita buat kan. Sekarang kena mengikut pada kesesuaian.
Okey, dan aktiviti secara bersemuka ataupun atas talian, mengambil kira pematuhan garis panduan. Baik, pelaksanaan aktiviti sukan dan co-curriculum sebelum, semasa, selepas. Kita lihat satu-satu. Sebelum, apa dia? Kehadiran guru ataupun jurulatih murid. Jurulatih ataupun kehadiran guru, jurulatih dan juga murid. Perlu ada jadual penggiliran. Okey. Kemudian mengoptimumkan kemudahan dari segi plan, susu atau lokasi aktiviti. Kemudian dari segi peralatan, perlu pastikan peralatan itu bersih dan selamat. Perlu sentiasa disanitasi lah selepas digunakan. Kemudian peralatan aktiviti persendirian, raket, badminton, tali ikatan, alat muzik dan sebagainya. Okey, bilik mandi ataupun bilik persalinan ataupun tandas perlulah sentiasa bersih dan selamat. Bilangan penggunaan perlulah dihadkan dalam satu-satu masa. Ini sebelum aktiviti dijalankan. Kemudian semasa aktiviti dijalankan perlulah ada penjarakan fizikal ataupun penjarakan sosial. Sama ada aktiviti statik, penjarakan 1 hingga 3 meter. Contohnya dalam kita melaksanakan aktiviti regangan, aktiviti ikatan dan sebagainya. Dan yang kedua untuk aktiviti dinamik, aktiviti yang melibatkan pergerakan, penjarakan mestilah sehingga 3 hingga 5 meter. Contohnya latihan sukan, kawat kaki dan tarian. Jadi ini semuanya satu benda yang baru, norma baru kan. Kalau kita fikir balik kan, kawat kaki kan, macam mana kawat kaki tu nak buat dengan jarak 3 hingga 5 meter macam kelakar kan. Tapi inilah hakikat yang perlu kita lalui sekarang ni kan, norma baru. Okey, kemudian penjarakan fizikal ataupun sosial di luar kawalan dengan pemakaian pelitup muka, cuci tangan dengan sabun dan air dan juga penggunaan hand sanitizer. Okey, tidak berkongsi keperluan peribadi, contohnya berkongsi air minuman, makanan, pakaian, tuala dan sebagainya. Okey, ini semasa dan selepas. Peralatan perlu dibersihkan ataupun disanitasi. Ruangan tempat aktiviti juga perlu dibersihkan, disanitasi. Guru, jurulatih dan murid selepas tamat aktiviti perlu memastikan guru, jurulatih dan murid mendaftar kehadiran dan kalau kata ada scan QR code tu kena pastikanlah mereka mendaftar supaya sekiranya berlaku sebarang kes-kes positif maka mereka ini senang untuk dikesan. Okey. Tidak bersalaman ataupun bersentuhan. Okey, cuci tangan dengan air atau sabun ataupun hand sanitizer. Okey, meninggalkan kawasan segera selepas aktiviti. Ini selepas aktiviti perkara-perkara. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya adalah perkara ataupun SOP yang sama seperti mana kita dah selalu duk dengar tu kan, benda yang sama. Jadi kita kena menjadikan benda ini sebagai kebiasaan ataupun amalan kepada kita supaya setiap aktiviti yang kita laksanakan itu kita dapat mencegah daripada kepada penularan wabak COVID-19 ini. Okey, jadi sama-samalah kita doakan mudah-mudahan wabak ini segera berakhir dan kita dapat kembalilah kepada keadaan seperti mana sebelum ini kan. Memang susah betul lah susah kita susah. Banyak benda-benda baru yang terpaksa kita lalui sehingga menyukarkan ataupun merubah kebiasaan kehidupan kita seperti mana sebelum ini. Okey. Jadi bilangan kali perjumpaan pada tahun 2020, bilangan kali perjumpaan aktiviti co-curriculum hanyalah 7 kali perjumpaan. Itu memang ada surat arahannya. Bagi tahun 2021, belum ada sebarang arahan ataupun pemakluman dari BSKK, KPM. Jadi buat masa ini kita berpegang semula kepada pekeliling asal iaitu 12 kali pertemuan. Sehinggalah terdapat arahan baru jika ada. Jadi untuk tahun 2021 ni, sekarang ni kita berpegang kembali kepada pekeliling asal iaitu perjumpaan sebanyak 12 kali pertemuan. Kalau tahun lepas dia hanya kira 7 kali pertemuan saja. Okey.
Baik, penilaian core curriculum mesti dilaksanakan sepanjang tahun bagi semua murid guna pakai sistem sedia ada iaitu sistem PBS, PAJSK, SPS, Sistem Pengurusan Sekolah, PDM. Dia punya panjang nama je, tapi sebenarnya adalah PAJSK lah. Okey. Baik, rekodkan dalam buku penilaian. Sambil saya tak pasti bagaimana kaedah perekodan itu dibuat. Sama ada menggunakan buku ke, menggunakan kad ke. Okay. Tetapi apa yang pasti sebelum direkodkan, sebelum di-key-in-kan ke dalam sistem PAJSK, biasanya pada bulan 10 biasanya, yang penting rekodkan dalam buku penilaian. Itu adalah evidence ataupun bukti. Sekiranya diargue oleh ibu bapa nanti, kita ada bukti nak ditunjukkan kepada murid, inilah markah ataupun penilaian anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian beri penghargaan sijil pada akhir tahun pada semua murid untuk ibu bapa ataupun penjaga untuk melihat bila kata murid-murid yang menunjukkan prestasi yang cemerlang, ada memberikan sumbangan, maka kita hargai mereka dengan pemberian sijil. Okey, dan buat analisis ikut aliran. Buku rekod kurikulum murid, pastikan semua murid mempunyai buku aktiviti pada awal tahun. Kemudian guru penasihat mengumpul dan menandatangani kehadiran murid dalam buku ini setiap kali perjumpaan. Seterusnya kumpulkan buku ini pada Oktober untuk membuat penilaian. Okey, penilaian hendaklah dibuat oleh guru penasihat dan direkodkan. Okey, pastikan dokumen sokongan ada bagi membuat penilaian. Dokumen sokongan itu maksudnya evidence, mesti ada bukti ya cikgu. Kemudian analisa penilaian hendaklah diserahkan kepada guru tingkatan dan penyelaras. Keluarkan sijil penilaian bagi setiap murid. Sila ikut panduan penilaian yang dikeluarkan oleh KPM. Yang ini saya rasa benda yang dah dibuat pada setiap tahun. Semuanya dah sedia maklum. Okay? Pengurusan PAJSK, tempoh pentaksiran core curriculum dan sukan adalah selama setahun, iaitu bermula Januari sehingga Disember. Okay? Kemudian kiraan markah core curriculum bagi murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 adalah dengan mengambil kira grade markah terkumpul, cumulative grade point average, CGPA, untuk tempoh 5 tahun. Ini kalau yang form 5 lah. Bagi calon UPSR, PT3, SPM, STPM, STAM, sijil pelaporan PAJSK hendaklah dicetak dan diserahkan kepada calon bersama-sama dengan keputusan yang diumumkan mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Okey, jadi nanti bila hujung tahun ataupun masa murid datang nak ambil result exam, serahkan bersama-sama dengan pelaporan sijil pelaporan PAJSK mereka yang menunjukkan markah yang mereka dapat. Okey. Okey, seterusnya peringkat penyertaan. Sepanjang tempoh PKP ataupun PKPB, penyertaan ataupun pencapaian program secara atas talian ataupun program online akan dikira mengikut penganjuran dengan syarat mempunyai kelulusan ataupun pengiktirafan dari bahagian sukan, kurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau dulu ya cikgu sebelum kita kena COVID ni, pertandingan, semua pertandingan yang diadakan secara online kita tak kira. Walaupun penganjur tu mengatakan program ini peringkat antarabangsa, sebabnya ada murid daripada negara luar yang menyertai secara online, kita tetap tidak mengira peringkat penyertaan tersebut. Ini cerita sebelum PKP dulu. Okey? Tetapi memandangkan setelah berlakunya COVID-19 ini, dah berlaku PKP semua, maka pertandingan-pertandingan secara bersemuka tidak dapat dijalankan, dan untuk membantu murid-murid kita mendapat markah-markah kurikulum ini, maka pertandingan yang diadakan secara online akan dikira juga, akan dikira. Kalau kata dikatakan program itu peringkat kebangsaan dan ada kelulusan dan pengiktirafan daripada KPM, maka murid yang menyertai itu akan dapat markah peringkat kebangsaan walaupun secara online. Itu sekarang cikgu. Sehingga bila? Tunggulah sehingga dimaklumkan balik nanti. Okey? Baik. Skor pemarkahan adalah mengikut peringkat penyertaan seperti yang telah ditetapkan sebelum ini. Kalau kata peringkat antarabangsa, dia ada skor je kan? Berapa? 10 ke 12 saya tak ingat. Kalau kebangsaan berapa? 10. Kalau negeri berapa? Yang itu masih sama lagi. Dia punya skor masih sama. Okey?
Baik. Indikator pelaksanaan kurikulum yang berkesan. Apakah yang membuktikan pelaksanaan aktiviti kurikulum di sekolah itu berkesan? Yang pertama, kita boleh melihat dari segi tahap kemenjadian murid. Kan? Murid kita menjadi ke tak menjadi? Kan? Ada tak menunjukkan perubahan? Itu indikator dia. Yang kedua, kita boleh melihat dari segi tahap penyungguhan murid. Tahap kesungguhan murid. Kan? Ini kita lihat dari segi karakter, dari segi attitude, dari segi sikap dia. Kita boleh nilai di situ. Okey? Kemudian, peningkatan masa berkualiti di sekolah. Kan? Masa yang digunakan macam mana? Kan? Kalau di sekolah macam Samir, pada saya lagi mudah. Sebab murid berada sepenuh masa di sekolah. Kan? Bila dah masuk yang duduk asrama kan, kita boleh lihat murid itu sendiri. Okay? Dan murid boleh membuat keputusan dan mengurus sendiri aktiviti. Ini indikator dia. Kita antara kesan-kesan inilah yang boleh kita lihat sama ada aktiviti kurikulum itu berkesan ataupun tidak di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tepat alhamdulillah awal 5 minit. Okey. Jadi selesai sudah perkongsian saya pada hari ini. Jadi saya harapkan serba sedikit dapat memberi penjelasan kepada rakan-rakan guru semua supaya lepas ni mudah-mudahan dapat melaksanakan tugas dengan lebih lancar, dengan lebih sempurna kan, dengan orang kata apa, dengan penuh pengetahuan, kita dah tahu. Okey. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf seandainya sepanjang lebih kurang 2 jam ni ada bahasa-bahasa yang saya gunakan yang kurang selesa di kalangan guru-guru semua. Sesungguhnya yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mana yang kurang itu sudah pastilah datangnya daripada kelemahan dan kedaifan di diri saya sendiri. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Terima kasih kerana sudi menjemput. Mudah-mudahan kita jumpa di lain waktu insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Encik Wan. Terima kasih atas perkongsian ilmu. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat pada hari ini hasil daripada perkongsian ilmu dengan Encik Iwan. Semoga hasil ladap pada hari ini dapat menambah baik aktiviti kurikulum di sekolah kita dan memberi manfaat untuk anak-anak murid kita. Teringat masa mula-mula aktiviti kurikulum dimulakan dan diwajibkan di sekolah-sekolah JAIS sebelum menjadi SABK. Banyak tentangan dan bangkangan pada guru-guru yang tak faham tentang konsep kurikulum, terutamanya daripada guru-guru lama yang hanya fokus pada akademik. Tapi alhamdulillah keadaan semakin mudah, semakin bertambah baik selepas tahun 2010 ke atas. Rasanya dari segi pelaksanaan aktiviti dan sokongan daripada guru-guru dah bertambah semakin baik. Pencapaian sekolah dalam pelbagai aktiviti kurikulum juga semakin meningkat, bukan sahaja di peringkat daerah tetapi juga di peringkat negeri dan kebangsaan. Akan datang insya-Allah di peringkat antarabangsa pula. Jadi majlis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Ikhwan bin Zainal yang sudi berkongsi ilmu dengan kita semua pada hari ini. Seterusnya, majlis mempersilakan Tuan Haji Muhammad Nur bin Ismail, Pengetua Sekolah Agama Menengah Rawang untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih. Hello, dengar? Dengar ya? Dengar je lah. Dengar Ustaz. Saya dah bawa mikrofon. Okey, yang berusaha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha penceramah kita pada hari ini, Encik Ikhwan, yang mana hari ini bukan saja sebagai penceramah tetapi juga sebagai sumbangan daripada ibu bapa. Sebab anak Encik Ikhwan ada tingkatan 1 di Samrawang ni Terima kasih kepada Encik Ikhwan kerana sudi walaupun tidak lagi menjadi penyelia kanan di PPD, tetapi ilmu yang belajar berhari-hari itu amat diperlukanlah untuk dicurahkan kepada kami. Ya, terima kasih
penerangan yang telah diberikan daripada awal sampai akhir, saya nampak memang jelas lah. Memang lengkap. Dan diharapkan semua guru-guru dapat memahami apa yang telah dikemukakan oleh Encik Akhirwan tadi. Saya mohon maaf lah pagi tadi memang kan kelibut sikit. Walaupun dah masuk awal tadi tapi tak test pula suara dengan Ustaz Nazri tadi. Ya, kalau tak boleh tahu ada suara tak ada suara tadi. Okey, seterusnya saya sebenarnya ada juga beberapa soalan tetapi tak apalah, boleh disoal kemudian lah nanti. Memandangkan kita pun dah 2 jam tak sempat bersarapan, makan tengah hari teruslah ni ya, kalau yang belum sempat tadi ya. Jadi segala ilmu yang telah diberikan tadi, insya-Allah ini Encik Ikhwan baru permulaan Encik Ikhwan ya. Banyak lagi perkara-perkara yang boleh dibantu bagi memperkasakan lagi Koko di Samrawang ini, insya-Allah. Itu janji Encik Ikhwan lah tu. Itu janji Encik Ikhwan lah untuk membantu Samir ya, insya-Allah. Kita sama-sama win-win situation Encik Ikhwan ya, insya-Allah ya. Dan dengan perkembangan terkini berkaitan dengan pembukaan sekolah, sebelum ni kita kecoh dengan PDPR sebab ada juga pelajar kelas saya tu tanya, sekolah Samir ni tak buat Koko ke, dia kata. Maknanya saya nampak jugalah satu kelemahan kita lah. Tapi saya jawab kita nak memperkukuhkan PDPR dululah. Koko ni kita letak yang kedua dulu. Tapi kita kena fikir jugalah mungkin dalam musim PDPR yang mungkin tempohnya sebulan lagi. Apakah aktiviti yang boleh dilaksanakan yang sesuai secara online. Okey, kemudian insya-Allah lah. Saya rasa selepas buka sekolah ini, walaupun tak ada aktiviti bersemuka, mungkin kita juga boleh fikirkan cara yang sesuai ya untuk dilaksanakan co-curriculum. Sebab co-curriculum tadi, aktiviti Koko ni sama juga wajibnya seperti mana aktiviti kurikulum. Sebab ianya selaras dengan falsafah pendidikan negara kan, untuk melahirkan JD yang seimbang ya. Jadi mudah-mudahan kursus secara talian ni yang kita adakan ladap memberi satu manfaat lah. Alhamdulillah kehadiran boleh dikatakan melebihi 95% lah. Cuma saya tahu siapa yang hadir tak hadir pada hari ini. Ada 2-3 orang lah. Ada yang keluar left tapi join balik. Ada yang tak join pun ada. Tapi insya-Allah yang join ni harap dapat melaksanakan apa yang telah dipraktikkan. Bukan kita mendengar saja. InsyaAllah kita cuba dengar, faham dan melaksanakan. Itu saja daripada saya, Ustaz Azri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.